Apa khabar semua? Ingat dah rekod tadi. So, boleh dengar ke suara saya? Kalau boleh dengar, boleh saja tekan unmute dan bolehlah jawab. Dengar. Dengar. Alhamdulillah. Saya sebenarnya saya lihat diri saya sekarang ni dan juga Tuan Hasif. Kalau boleh buka lah kamera tu, bolehlah saya melihat anda semua ni kot yang handsome Melaka ni. Yang tersenyum manja tu Encik Anwar. Siapa lagi tu? Semua nampak gigi ni. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Anwar Saleh bersama dengan anaknya. Itu dia. Okey. Alright. Okey, tambah melengahkan masa. Tajuk diberi ni sebenarnya last minute. Saya pun ada banyak kerja sebenarnya. Bukanlah banyak kerja, ada kerja yang saya perlu dibuat. Jadi pun saya fikir. Tajuk dia ni memang tajuk yang mencabar lah. Sebab apa? Saya sebenarnya bukanlah seorang influencer pun. Teknik pemasaran video dengan menggunakan teknik pemasaran video untuk non-influencer. Basically, boleh nampak ke ni? Ke background dia blur? Background blur. Background blur Okey. Sekejap saya melihat apa masalah dia ni. Tu pada efek ni. Saya punya Zoom ni dia terblur kan. Okey. Alright, clear Ke terbalik? Okey, clear. Belakang saya ni. Jadi saya menggunakan baju yang sama. Baru saja di shoot panas-panas tadi. So tajuk diberi ialah teknik pemasaran video untuk non-influencer. Disclaimer, saya bukanlah seorang influencer sebenarnya. Saya ialah nama saya ialah Muhammad Safarida bin Muhammad Soeb dan saya merupakan saya merupakan creative director atas company saya sendiri, Fortive Asia. Jadi saya dah bantu ramai usahawan untuk membina kempen marketing menerusi video ataupun creative ads. Saya juga merupakan seorang cikgu digital marketing di Giat Mara. So pada akhir tahun selalunya diorang akan panggil saya lah nak habiskan bajet katanya. Jadi dia akan panggil saya dan juga rakan-rakan yang hebat, bukanlah hebat, yang bolehlah mengajar dalam digital marketing. Jadi saya juga ada kemahiran dalam bahagian membuat mengambil gambar, fotografi, videografi semenjak 2004 macam itulah 2007. Okey. Jadi saya juga merupakan seorang fashion planner. Itu saya punya part time lah. So itu syarikat saya dan dekat belakang tu lebih kurang ada TikTok tu. Saya punya follower sebenarnya tak ramai. Mungkin ada kat kalangan anda sekarang ni yang hebat-hebat kot. Ada ke TikTok masing-masing ni? Boleh tak komen? Semua dah ada TikTok ke? Ataupun tak main lah TikTok? Ada, Cik Asif ada Alright. So saya nak disclaimer lagi sekali, saya bukanlah seorang influencer tapi kita boleh berbual-bual ataupun kita boleh berkongsi, sharekan idea macam mana kita boleh menjadi seorang yang trustable, yang orang kenal kita dan daripada situ kita boleh belajar. Objektif kita pada hari ini, kita nak belajar jadi influencer menerusi short video. Alright. Kenapa dia tak keluar perkataan Hasif So saya silap Kaipo ni. Hasif ni ialah kawan saya. Saya baru kenal dia minggu lepas. Basically saya sebenarnya rupanya dia ni berjiran jiran rumah saya lah. Jadi macam mana saya boleh kenal dengan dia? Dijadikan cerita melalui TikTok. Guys, melalui TikTok. Jadi sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan di dalam TikTok tu didengari oleh ramai orang sebenarnya. Dan TikTok saya ni berkenaan dengan video konten dan juga berkenaan dengan macam mana saya boleh bantu usahawan melalui edutainment. Ada sedikit education dan juga edutainment mengenai kerjaya saya lah. Saya juga content creator untuk usahawan yang lain. Jadi daripada TikTok konten ni, daripada short video yang saya buat ni, saya dipanggil oleh beberapa syarikat, termasuklah Tuan Hasif ni. Dia tengok saya mungkin boleh kot untuk bekerjasama dengan Hasif untuk kita buat konten-konten yang berkenaan dengan kreatif idea ni, short video. Jadi spesifik pada malam ini,
berkenaan dengan short video. Okey, isu yang diberi bab kata Hasif tadi, saya lihat jap saya punya topik kita ni. Apa isunya? Isunya ialah organic reach yang susah di media sosial. So kalau kita tengok berbanding dengan Facebook di kala tahun 2009, 2010 kan, kita senang nak reach ke? Anda semua ni tak pernah kot. Pernah ke join Facebook awal-awal dulu? Boleh tak komen dekat bawah tu? Siapa yang join awal-awal masa tahun 2009, 2010? Oh, awal kan. Ada ke? Zaman sekolah Saya menengah. sebenarnya tak nampak muka korang ni. Saya tak nampak ni. Saya nampak muka saya dan juga saya punya slideshow lah. Zaman tu dalam foto je. Dalam IG je, kata Cik Anwar. 2013 baru aktif Facebook. 2009. Cik Asif 2009. Ya, memang ketika time tu kan, sebenarnya dia macam zaman sekarang lah. Kalau kita ingat dulu, 2010 up status guna SMS. Kalau perasan, masa kita muda-muda dulu, bab katanya, kita rasa macam tak boleh pergi dengan Facebook ni. Betul tak? Betul ke? Cuba ingat zaman-zaman dulu kan. Tapi keadaan masa yang sama juga, masa dalam keadaan short video ni. Kita sebenarnya kita melihat pada zaman dulu sama juga keadaannya pada zaman sekarang. Kan? Di mana organic reach dulu, kalau nak ikutkan, memang power lah. Kita boleh nampak ke semua organic reach kita ni, boleh sampai ke seluruh pelusuk orang yang boleh mengenali kita. So pada masa yang sekarang ni juga sebenarnya sama. Jadi saya ingin tariklah kawan-kawan ni yang rasa macam takut-takut lagi lah nak short video ke, ataupun takut-takut lagi untuk bercakap depan kamera. Sebab apa? Dia orang takut nak dengar suara dia orang sendiri. Ada ke masalah yang dengar suara sendiri ni? Yang susah ataupun yang macam ada cabaran lah untuk buat video ni? Ada jadi seram siapa bercakap tu? Jadi seram. Memang saya awal-awal tu pada tahun 2013 sebenarnya saya dah start buat video. Jadi saya dah start buat video. Jadi saya dengar suara saya dan saya edit sendiri. Dulu editing menggunakan Adobe Premiere. Jadi editing tu memang saya rasa macam menyampah lah. Kita kena shoot guna DSLR, kita kena edit lagi. Itu mengambil masa yang sangat-sangat lama. Dan cabarannya memang cabaran yang susah lah. Dah lah orang tak kenal kita. Jadi kita nak ngedit lagi, bila pula kita nak cari job, bila kita pula nak buat sales kan. Okay, so apa isunya? Isunya macam zaman dulu, kita susah nak macam kita boleh katakan susah juga nak ke depan. Zaman sekarang juga kita susah juga nak ke depan. Jadi susahlah sampai bila susah. Jadi susahlah juga kita nak organik kan kita punya kita nak sharekan konten kita ni kepada orang lain di luar sana. So pendapat betul saya sependapat dengan siapa ni Hasif tadi, Tuan Hasif. Sebenarnya organic reach dalam TikTok, media sosial terutamanya TikTok dan Reels, short video di Reels di YouTube, di IG memang sekarang ni memang tinggi. In fact sebenarnya saya dapat reach yang tinggi di dalam IG Reels sampai almost 1.5 million lah. Video tu video cuma just bungkus nasi lemak aja. Tapi reach di IG memang sangat-sangat tinggi. So isu yang kedua yang saya boleh nampak, time spend kita di dalam short video ni di bawah 5 saat. Kalau anda sentiasa melihat Reels, TikTok, kalau kita perasan kita sebenarnya sekejap saja skip kepada video yang lain. Sebab apa? Kita rasa macam tak best lah video tu. Jadi kita kena tengok video lain. Jadi time spend kita untuk video yang first tu dalam masa sekejap saja. Kurang daripada 5 saat. Dan juga kenapa dia punya platform tu tak sampai. Saya baru perasan ada typo kat situ. Sebenarnya video kita ni macam Hasif tadi kata, kita boleh buat dia multiple platform. Bukan saja di dalam TikTok, bukan saja di dalam YouTube Shorts, kita boleh bagi di Reel, kita boleh juga buat di Facebook Short juga, Facebook Short ke? Facebook Reels, yes, Facebook dan di Reels. Dan untuk potensi diri kita reach di luar sana sampai ke luar negara lah. Itu dia. So far ada soalan tak nak tanya berkenaan dengan organic ataupun time spend ataupun
ataupun apa saja isu lah berkaitan dengan kita punya short video, pemasaran menggunakan video ni. Boleh komen ke? Silakan. Okey. Saya sebenarnya saya tak nampak muka anda ni sebab saya nampak saya punya slideshow dan juga muka saya. Okey. Semua okey Saya cakap seorang-seorang ni. Sekejap, Ya, cuba okey. saya tengok dalam kita punya Zoom ni. Kode ini Okey. Setakat ni kat chat tak ada soalan. Tak ada soalan Okey. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat perniagaan kita ni, of course ada supply and demand. Saya nak pergi ke belakang sikit sebelum saya cerita pasal short video Sebab apa short video tu? Sebab apa TikTok? Sebab apa short video? Sebab di situ ada supply, di situ ada demand, di situ ada duit senang cerita. Jadi kalau anda selesaikan masalah orang, anda provide value dengan kepakaran anda, saya percaya anda akan ada job lah, anda akan ada sales lah. Orang akan mengambil anda sebagai service provider kalau anda buat servis lah. Siapa yang buat servis kat sini ataupun ada produk, boleh tak komen dekat chat kat bawah tu. Saya nak tahu apakah perniagaan anda. Boleh tak tolong chatkan kat bawah tu. Saya seorang videographer ataupun saya sebagai content creator. Boleh tak ceritakan ataupun komen dekat bawah tu. Kau ni apa? Tu dia. Saya pengurus Kilang Roti, Cik Fuad. Okey, saya pengurus media sosial, Cik Asif, sosial pula. Saya buat printing, Cik Ishraq. Grafik ni Nazar, Cik Karun Nazar. PMS Yayasan. Wow, dahsyat. Cik Anwar. Ada siapa lagi? Saya nampak ada servis kat situ. Ada juga servis. Saya perkakas dapur online. Cik Hafizah. Cik Armiati. Puan Amrati. Okey, perkakas. Ada yang buat servis, ada yang jual perkakas. Maksudnya ada produk dan servis dalam video ni. Betul tak? Dalam kita punya cerita, dalam kita punya kumpulan ni. Saya jual Elio. Alamak. Jadi, bila supply sekarang kat mana tau? Kat mana supply sekarang ni? Kat mana demand-nya? Demand sekarang ialah kat dalam short video. Dulu di Facebook, sekarang dulu di tempat lain lah. Sekarang ni di short video, di dalam Reels, di dalam TikTok dan juga di dalam Shorts YouTube. Dan kita rasanya benda ni dah menyampah kita dengar. Saya rasa anda semua pun tahu, jangan menjual. Jadi saya nak repeat balik, jangan menjual. Kita provide value. Macam saya dengar tadi ada perkakasan dapur. So kita bukanlah menjual, hai, ni dapur ni berharga $1 juta, kitchenware sorry, $1 juta pula apa saya sebut ni. Kitchen ini apa ni perabot kuali ni berharga sekian, kita sedang membuat promosi. Jadi kita provide value dengan membuat video short ni serendah ataupun video length tu dalam 15 saat saja, tetapi banyak 15 saat ni kita boleh ceritakan benefit, kita boleh ceritakan tentang bagaimana produk ni boleh selesaikan masalah orang. Jadi provide value ni yang kita nak terangkan dalam short video. Faham ke? Faham ni? Faham Kalau faham sila klik nombor 1. Sila klik nombor 1. Okey. So supply and demand, kat mana demand ni saya katakan, kat mana supply demandnya ialah dekat short video. Dan bila kita buat short video tu kita perlukan value. Kita perlu ceritakan tentang value. Dekat target market mana yang kita nak letakkan video kita ni. Of course, saya boleh letakkan dekat tepat dalam sosial media lah. Dan saya dah berulang tadi saya katakan target market kita memang dalam TikTok, dalam Reels dan multiple platform seperti mana yang Tuan Hasif katakan tadi. Okey, saya nak tengok balik apa yang yang disoalkan tadi. Sebentar Dia
Okey, cabaran utama anda melakukan pemasaran menggunakan video. Idea, content raw material, tidak tahu nak rancang cerita, cara untuk menarik perhatian, idea kreatif, tak pandai nak tarik orang. So ni di antara soalan yang ataupun persoalan yang dikemukakan, mungkin disoal oleh yang diletak dalam kita punya ruangan soalan tadi. Saya boleh dapat ni tadi. Tidak, saya boleh ready lah ni. Ya, InsyaAllah boleh InsyaAllah boleh. Jadi nak tak nak kita semuanya sebagai seorang influencer, anda semua ni sebenarnya merupakan seorang influencer kepada diri anda dan juga anda punya, saya boleh katakan anda punya klien dan database. Saya percaya anda semua memang dah ada database anda, dan semua dah ada klien-klien yang anda nak approach, yang dah ada sedia ada yang buat repeat sale dengan anda. Daripada anda yang provide value tadi, di situlah influencer datang. Jadi saya boleh katakan, saya ulang balik semula, saya bukan seorang influencer, tapi saya ingin menjadi seorang influencer kepada saya punya kerjaya, kepada saya punya klien-klien saya, supaya dia nampak saya ni sebagai seorang trustable. Jadi saya percaya juga anda pun boleh melakukan benda yang sama. So kenapa TikTok, Reels, kenapa TikTok? Ni saya nak ceritakan. TikTok merupakan fast growing user in multiple apps. Jadi dia merupakan dia mempunyai 1 billion active users. The evolving apps sekarang ni dipelopori ataupun digunakan oleh Gen Z dan juga generasi millennials, dan juga ada baby boomers juga dalam tu. Walaupun kita rasa macam it's not for us, tapi sebenarnya it's for us juga. Sebab apa? Di situlah saya katakan tadi, kat situlah orang tertumpu. Di manakah orang tertumpu, di situ kita ada, di situlah kita nak ambil keuntungan lah. Dan kalau kita ada strategi yang betul, insya-Allah, macam kempen, saya nak sharekan juga saya punya macam mana dengan TikTok saya ni saya dapat beberapa klien lah. Di situ kita boleh jana keuntungan. Okey. Dan kalau anda semua dah tahu, mungkin anda tahu, kalau nak tahu, dan mungkin anda semua mungkin dah tahu, bayangkan TikTok ni macam Google search engine tu. Google search engine. In fact, kebanyakan bila saya dah bertanya dengan kawan-kawan saya, kat mana korang search tentang makanan, kat mana korang search tentang maklumat tentang satu perkara, diorang akan search dalam TikTok. Dan TikTok sekarang ni akan membuat ataupun akan melakukan seperti Google lah, SEO, dinamakan SEO, di mana search SEO SEO apa dia? Search Optimization. SEO ni search engine. Search Engine Optimization, di mana kita akan searchkan ke semua ataupun maklumat kita ni, so bukan ke semua, maklumat-maklumat yang kita inginkan ni dalam SEO. Jadi bukanlah nak menggantikan Google, tapi bayangkan kalau kita tak start sekarang, kita tak provide value dengan marketing yang kita ada ni, dengan skill yang kita ada melalui video, jadi kita akan a bit ketinggalan lah. Kita tengok sekarang ni dalam TikTok sebenarnya ramai yang orang yang lebih muda daripada kita sendiri yang mempunyai follower yang ramai, dan diorang boleh mampu untuk menarik ramai orang untuk follow dia dan membuat seperti apa yang disuruh. Sebagai contoh, cikgu yang suruh buat 300 video tu. Pernah tak tengok video 300 TikTok video tu? Cuba komen. Cikgu apa namanya? Cikgu TikTok ke? Pernah Ada ke? Cuba komen Yang kat bawah tu. perempuan tu ke? Bukan, yang lelaki tu. Yang rambut dia kerinting tu. Dia ada pakai topi kalau tak silap. 300 video. Cikgu Zam, saya lupa. Jadi 300 video tu nak bagi disiplinkan diri. Sebelum tu saya nak tanya ni, tahu tak yang 300 video tu? Boleh tak komen? Kalau tak tahu, beritahu tak tahu. Pernah nampak tak? Dia hashtag dia Tak tahu. tak tahu. Okey. Okey, saya nak ceritakan di dalam TikTok ni dia ada satu grup, di mana grup tu dia suruh cikgu dia lah
korang buat 300 video. 300 video bang, 300 video. So apa yang dia buat, semua anak-anak murid dia akan letak hashtag dia orang ramai-ramai akan bantu untuk menaikkan FYP video masing-masing namakan short video. Video dia tak panjang, 15 saat je. Dia macam 15 saat tu macam 2 perenggan. 2 perenggan and then dia sambung video yang kedua. Video ni sebenarnya tak susah. Anda cuma ceritakan pengalaman anda cuma ceritakan apakah yang anda buat dalam satu bentuk video yang panjang 10 minit sebagai contoh. Lepas tu dia potong, jadilah satu video tu ataupun jadilah short video tu jadi 300. Jadi dia akan upload kat atas tu 1/300, 2/300, 100/300, maksudnya dia dah episod yang ke-100 lah. Jadi kalau anda boleh challenge diri anda untuk buat 300 video, jangan tengok kuantiti. Untuk sehari buat 3 konten, satu video tu sebagai contoh, anda cerita saja tentang pengalaman ke apa, kemudian kita akan buat dia sebagai pendek, video yang pendek dan ada publish lah di dalam video TikTok ataupun di dalam short video, Reels ataupun YouTube Short. Sekarang ni sebenarnya saya suka YouTube Short. Sebab apa? Sebab tak ramai tengok. Tak ramai tengok saya. Jadi saya boleh buat macam a journey lah. Nanti saya akan tunjukkan journey saya sikit dalam saya punya YouTube Shop. Dia senang je, klik dan saya cerita apa yang saya buat pada hari ni dan off. Jadi korang boleh start buat lah. Okay. Sebenarnya nak naikkan engagement. Okay. Naikkan engagement. Memang kena menggunakan video. Belajar video yang buat konten yang convert. Of course, nanti dalam kelas nanti saya akan ajarin anda semua, ajarin macam mana kita boleh buat video yang convert. Tapi pada hari ini saya nak cuba nak cerita macam mana nak mengubah mindset sikit lah kepada anda yang mungkin takut nak buat video ni. Macam mana kita boleh sekarang ini kita boleh applykan video-video yang anda nak provide value tu sekarang dengan menggunakan TikTok ataupun menggunakan short video. Okey. 3 soalan utama. Tiga masalah utama yang dihadapi oleh anda semua. Jadi ada banyak tadi tak ada idea. Apa lagi? Konten tak tahu nak cerita. Tak tahu nak rancang cerita. Cara untuk menaik tarian tak ada. Idea yang kreatif tak ada idea. Tak pandai tarik orang. Sebenarnya 3 ni yang saya kenal pasti masa saya buat kelas bersama dengan college community hari tu. Yang pertama, kamera shy. Depan kamera ni tiba-tiba dia shy sangat. Dia tak boleh bercakap lah depan kamera. Yang kedua, of course, dia tak ada idea. Dan yang ketiga, ada masalah technical issue lah. Alasannya mic tak berdengar lah. Handphone tak power lah. Jadi lighting tak cukup lah. Lighting tak cukup kan. Jadi 3 perkara ni yang sebenarnya yang saya akan ajar sebenarnya dalam kita punya kelas tu nanti. Kelas berbayar. Ni saya nak terus terang memang ada kelas berbayar. Taklah mahal sangat nanti. Cuma saya boleh secara rumuskan. Sekejap, saya nak tengok sebelah slideshow saya ni apa dia. Yes. Cara macam mana nak berjaya dalam TikTok ni, sebenarnya anda semua tahu dengan tiru basi. Bila kita tiru dan inovasikan dia, akan menaikkan probability anda untuk dikenali. Kalau kita nak buat something yang rare, susah lah. Mungkin dia tak capai lah. Dan dia rasa susah. Tapi cara macam mana kita boleh capai apa yang kita nak tu ialah dengan cara tiru basi. Sebagai contoh kat dalam TikTok kita ni, dalam TikTok kandungan TikTok kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pengurus sosial media memang melambak dalam tu. Semua yang muda-muda, yang cantik-cantik ada, perempuan, ada yang mempunyai lelaki, yang ada yang saya boleh katakan yang bisnes dah atau pilot dah. Tapi still lagi mengajar dalam TikTok, still lagi sharekan video dalam short video di dalam TikTok. Jadi kita rasa macam saya sendiri pun ada ramai kat luar sana yang pandai buat video. Ada ramai dekat sana yang mempunyai idea yang lebih brilliant daripada saya, yang lebih bagus pada kita semua. Terus terang. Dan kita rasa macam insecure, kita rasa macam tak best lah, kita rasa tak ni lah, tak tu lah. Jadi kita buang. Macam saya sendiri, pengalaman saya bila saya tengok, memang saya rasa macam saya tak bagus seperti dia.
Tapi sebenarnya kita punya, saya nak tanya ataupun saya nak bagi conclusion ataupun bukan conclusion. Kita sebenarnya berapa ramai customer yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan? Cik Ishraq. Cik Ishraq Arif. Cik Ishraq ni nak berapa ramai customer? Kalau boleh seramai yang boleh. Kalau boleh seramai yang boleh. Cik Ishraq jual apa Tuan Safa akan tunjuk. Marketing dengan corporate gift. Buat apa? Marketing? Printing dengan corporate gift. Corporate gift dan link keychain apa tadi? Printing. Cik Ishraq jawapan Cik Ishraq untuk dapatkan sebanyak yang mungkin tu ialah bukan jawapan yang ialah jawapan yang kurang tepat tau. Cik Ishraq. Kalau semua customer kita daripada sebaby-baby tu, customer kita sampailah ke orang tua tu yang mengambil servis kita, tuan dah bilioner dah sekarang. Memang dah bilioner. Dan macam saya cerita tadi, berapa ramai customer kita yang kita nak ni? Kalau ramai sangat, cukup ke kilang kita ni, kapasiti kita ni untuk memenuhi permintaan di luar? Kita punya cabaran tuan-tuan dan puan kita sebenarnya tak perlukan ramai customer. Kalau anda tahu game of number, katalah anda nak 1 juta income sebulan, saya perlu jual servis saya kepada 100 orang dengan pakej servis saya 1000 saja. Dapatlah 1 juta. Saya perlu 100 orang saja customer sebulan tu dapat 1 juta dengan servis 1000. Game of number. Jadi macam tu juga di dalam TikTok. Kita sebenarnya tak perlukan ramai customer kita di dalam kita tak perlu ramai customer kita sebab apa? Kapasiti kita sendiri tak capai untuk memenuhi permintaan ramai orang. Tu idea dia. Jadi seperti juga yang kita tengok tadi, kalau kita rasa insecurity terhadap diri kita, malaslah. Terror betul lah Mamat ni buat video kan. Aku rasa macam tak boleh buat lah. Sebenarnya kan itu customer, itu kita bukan customer dia. Customer kita panggil kita punya follower ialah orang lain. Sebab tu kita kena bina follower kita pada sekarang. Manalah tahu satu hari nanti dia akan mengambil servis kita. Faham ke? Faham Saya nak terus terang, dengan TikTok ni, alhamdulillah saya berkenalan dengan Tuan Hasif dan Puan Armiati ke tadi Puan saya lupa, saya minta maaf, saya terlupa namanya, Puan ABS tu. Dan saya mempunyai 2 customer daripada TikTok ni. Bayangkan saya buat konten untuk TikTok Safa Soaib, dah ada 2 customer yang panggil saya untuk buat konten dia di dalam dalam TikTok konten dia. Bayangkan saya charge sekian-sekian, saya buat 10 video dan saya buat macam bulanan package lah. Saya ada KPI yang saya letak, dia punya sama-sama KPI, saya letakkan, dan saya kata ini video ni bukan untuk menaikkan reach. Video ni bukan untuk viral kan. Sebab apa? Kita tahu bila video ni viral, isu viral ni ialah memang kita terkenal nama, tapi kita terkenal dengan nama kita dengan isu viral tu, tapi adakah kita bersedia dengan viral? Kalau positif, alhamdulillah. Kalau negatif, restoran ni kita sampai je, dah lah meja tak cukup, orang ramai, beratur lagi. Jadi dia akan memberi impak yang negatif kepada perniagaan kita apabila video viral tu negatif. Tapi video viral yang bagus ni, dia akan menaikkan bisnes kita lah. Orang mengenali kita dan dia akan reach dengan lebih besar. Sebab tu kita cerita tadi berkenaan dengan organic reach ni. Dan di TikTok ni sebenarnya algoritma dia memang membantu kita untuk reach ke tempat lain, reach ke reach ke audiens yang baru. Sekarang ni saya suka TikTok ni sebab apa? Saya berkenal dengan ramai orang yang saya tak pernah kenal. Dalam Facebook sendiri, Facebook ni dia macam social media kan. Dia bersama dengan orang yang kita kenal sahaja. Kalaulah kita kenal dalam 20 orang tu lah kita tahu pasal dia. Tapi kita tak berkenal dengan orang lain yang kita nak perlu kenal. Jadi dalam TikTok ni, kita ada followers yang kita boleh tahu apa cerita dia, dan kita ada new follower, new orang yang interest dengan kita, sama interest dengan kita, yang kita boleh like dia. Okey, so far ada soalan? Okey,
So ada study daripada Cik Amana tadi dia kata tunjukkan video macam mana paling short. Sebenarnya saya dah tunjukkan pada hari Khamis lepas macam mana nak buat short video. Pernah ke buat video TikTok? Anda semua ni pernah buat video TikTok tak? Tak pernah Cik Ishraf. Cik Armiati pernah. Saya nampak mana chat kita ni Semua tak pernah lagi ke? Tak pernah. Cik Asif pernah? Cik Fuad? Cik Anwar pernah, alhamdulillah. Yang lain ni senyap ni maksudnya senyap tandanya tak erti ke apa? Tak pernah pernah Okey. Nak kita cuba malam ni macam mana kita boleh buat satu konten simple untuk buat video? Okey. Ini ayat yang selalu saya cerita lah dengan kawan-kawan kan. Selalu saya cerita dengan kawan-kawan. Semalam dah basi. Esok tak pasti. Yang penting sekarang ni. Maknanya guys, kita punya zaman sekarang ni kan, cerita semalam memang dah basi tau. Cerita semalam sebenarnya saya tengok cepat betul berubah. Perkara yang kita tengok kat dunia sekarang cepat betul berubah. Semalam cerita dia macam dah basi. Dia dah hilang dalam ingatan dah. Yang penting sekarang ni kan, ialah sekarang ni. Kalau anda bersama dengan saya, kalau anda tak cuba, maknanya tak pernah buat video, kan? Anda tak pernah cuba buat video, anda kena buat sekarang. Kena try macam mana nak video. Okey. Yang penting sekarang ni, esok kita tak pastilah. Kita tak tahu bila PRU kan. Kita dengar ekonomi nak jatuh 2023, tapi saya dengar ke pihak tempat lain, ekonomi Malaysia sebenarnya kukuh. Indikator ekonomi tak stabil ni ialah perbuangan besar-besaran pekerja. Kalau kita tengok ramai orang Malaysia ni ramai yang buang kerja, tu maksudnya ekonomi kita ni akan jatuh lah. Okey. So ke topik situ pula Alright. So kita nak cuba buat video ni. Kita nak cuba buat video. Sekejap. Macam mana kita nak sharekan kita punya sebentar Bismillah. Macam mana Tuan Hasif, saya kena sharekan, jadikan saya sebagai admin ke? Untuk saya tunjukkan TikTok Cuba share. Boleh? Boleh. Okey dah. Okey. Tukar je. Boleh. Saya macam ni kita nak yang dalam satu lagi Safa Soaib tu. Boleh tak? Share screen. Jadikan saya sebagai admin boleh? Oh. Dah. Alright. Besar sikit muka saya ni Macam mana? Ke nak saya share? Ni ke? Account ni? Dekat Tuan Nasif punya ni Dapat screen. Okey. Tuan Nasif dekat situ kan. Ni kan kita nak terus buat video ni sebab ada permintaan buat video kan. Buat video. Boleh. Saya nak tunjuk short video Okey, secara umumnya saya boleh katakan okey. Video ni kalau boleh kalau anda cuba nak baru bermula ni, video tu cuma 15 saat saja. Bawah 15 saat. So kita boleh bahagikan kepada 3 part. Macam ni saya nak tulis saya buat.
Bismillah. Hmm. Hmm. Weh. Situ pula dia. Nampak ke? Dia belajar Illustrator pula. Boleh nampak ke? Nampak. Kalau nampak komen saya memang tak nampak lihat . Okey, dalam video ni apa yang kita boleh buat? Kita letakkan saja video tu dalam 15 saat. 15 saat saja. Okey. Dan kita bahagikan 15 saat ni kepada 5 kotak . Kotak yang pertama 5 saat pertama, 5 saat yang kedua dan 5 saat yang ketiga. Okey, 5 saat yang pertama ni anda cerita tentang hook. Hook ni selalunya kita kena bercakap tentang masalah lah tadi. Kan saya katakan tadi, apa isu yang kita nak cuba rungkaikan. Okey, 5 saat pertama. Tu dia. Dia tak keluar pula putih. Yes. 5 saat pertama ni ialah berkaitan dengan hook. Okey, hook. Okey, lepas tu 5 saat yang kedua ni, 5 saat yang kedua ialah kita provide isu, kita provide problem, kita provide solution. Dan 5 saat yang terakhir ni anda boleh buat call to action lah. Selalunya orang tak letak call to action, dia terus buat 10 saat tu tentang solution, call to action. Faham So 5 saat pertama hook. Selalunya bila kita buat macam saya katakan tadi, time span kita bersama dengan TikTok ni atau short reel ni sangat sekejap. Kita kena hook orang tersebut dengan apa tahu? Dengan soalan, dengan berkata, anda ada masalah tak tentang ini? Anda tahu tak? Kita nak sampaikan tu dengan nada anda. Jadi bila kita dengar anda, dia akan terhook. Jadi anda tahu tak 3 cara bagaimana untuk video ni, anda tahu tak 3 cara paling 3 cara paling tepat ataupun paling istimewa untuk anda hookkan audiens anda kepada video anda. Jadi orang menampak macam ada emosi visual elemen, cara macam mana nak hook kan, cara macam mana nak orang tu rasa hook dia tu dengan kataan emosi. Jadi bila kita kata anda, orang akan lihat, orang akan tengok video kita lah. Jadi saya sharekan video tu dan selepas tu kita akan tukar angle yang lain. Selalunya saya akan buat angle lain iaitu background berbeza lah. Dan last sekali ialah call to action. Call to action ni sama ada kita boleh follow dia. Paling senang cerita, follow saya. Selalunya saya letak follow, tekan klik untuk follow. Ataupun tak payah cerita, terus cerita solution saja. Sebab apa? Kita just buat short video dan short video tu cuma berapa second lah. Okey, saya tunjukkan macam mana saya buat video saya. Saya tunjukkan macam mana video saya TikTok, dalam TikTok saya ni. Pagi tadi saya buat satu konten lah untuk kek Malaya. Kek Malaya. Jadi dia dah FYP. Saya tak sangka pula video tu FYP. Saya cuma letak elemen subtitle. Nak tengok tak? Sebelum saya tunjuk video saya tunjuk video yang saya FYP kan lah. Tak ramai pun, baru dalam 17,000 sampai petang tadi. Saya baru upload pagi tadi. Kalau nak tengok, komen nak tengok. Nak. Saya cuma letak subtitle je. Namanya ialah Kek Malaya. Kek Malaya ni klien saya lah. Jadi dia yang minta saya, weh Safa, tolong jap buat video ni. Kek Malaysia. Kek Malaya. Ini.
So video yang viral, sebenarnya video yang awal-awal yang viral video yang ni. Video yang macam mana? Oh, dia lain video dia dah jadi 21,800. Share screen ke? Macam mana? Tadi likers dia 1,008 dan naik 2,001. Nampak ke? Tak ada, Oh, tak ada. okey, saya minta maaf. Kalau misalnya tak capai ataupun tak ni, beritahu saya sebaik saya nampak muka saya je ni. Okey. Okey, nampak sekarang Nampak. Okey, inilah kek Malaya. Yang video yang saya buat ialah video 1 ni. Video 1, part 1. Ujian kepatasan. Tak dengar. Dengar ke suara? Tak. Jadi saya buat video ni tak ada lagu pun. Jadi dia menguji kepatasan. Video perlu short dia dalam 20 second. Jadi saya letak subtitle saya tu, dia tulis macam ni. Saya ulang balik Macam mana kita nak bagi dengar suara? Okey. Saya share tak apa. Okey, boleh tengok Kek Malaya. Kalau boleh anda boleh tengok dalam handphone anda. Dia tak ada suara pun, dia tak ada background muzik pun. Tapi tengok teks yang saya buat semua dalam menggunakan handphone. Jadi teks dia saya cuba letak satu persatu macam ni. Korang nak tahu tak berapa pantas kek ini di coating? Jom kita tengok. Kat tangan saya ni ada timer. Kita set time, tengok berapa pantas dia orang buat. Ready? 1, 2, 3. Jadi setiap kataan tu saya cut je. Mudah je guna CapCut. Tu dengar. Siap. Jadi video ni tak sangka dia FYP. Sebab saya pun tak sure sebab apa. TikTok ni kadang algoritma dia macam tu. Dia kadang dia saja, tapi apa yang saya nampak dan apa yang saya boleh bantu kita dalam kelas nanti, insya-Allah sekarang pun saya boleh tunjukkan sebenarnya macam mana kita boleh buat video macam ni lah. Cuma mungkin bukan malam ni lah, sebab apa nak buat editing tu dia makan masa. Bayangkan dulu dulu kalau nak katakan masa saya awal-awal buat video untuk saya punya channel sendiri kan, video saya ni dia punya proses tu mengambil masa yang lama. Daripada video kita tu, kamera kita nak transfer, kamera tu kita nak buat subtitle lagi. Tapi dengan CapCut ni dia jadi lebih mudah dan saya boleh menghasilkan lebih daripada 10 video sehari. Kalau concentrate betul-betul lah. Penat juga sebenarnya buat video ni. Jadi malam nanti saya akan ceritakan pasal konten yang saya buat pada malam ni. Macam sekarang ni saya dah ada satu short video lah untuk saya letak dalam saya punya kandungan TikTok ataupun dalam saya punya video short saya. Okay, saya punya TikTok ialah Safa Soib yang ni ni. View profile. Is it? Betul. Lambat pula. Okay. Saya tak ramai follower. Ini ads, video ads yang saya buat untuk saya punya financial planner saya. Saya pun boleh buat ads. Alhamdulillah banyak juga leads. Jadi contoh video macam ni contohnya ialah inilah dari saya punya ruangan. Jadi video tu dia punya teks dia ada jam macam tik. Lepas tu apa yang saya buat, saya cuba mengekspresikan diri saya macam energetik. Jadi setiap perkataan yang saya letak tu, katalah bila kata keropok, keluar perkataan keropok tu. Dan saya memang suka main lighting sebab bila saya letak tak suka, bila lighting tu tak kena dengan saya tu, saya rasa macam saya kurang suka. Jadi saya ni memang ada ada kemahiran dalam isu dalam teknikal lah, video editing, lighting, mikrofon macam ni kan. Maksudnya dari segi teknikal tu saya memang boleh lah, insya-Allah saya boleh bantu. Saya boleh lah. Jadi kalau ikutkan kat sini, kita ada thumbnail. Macam saya sini saya buat thumbnail sendiri. Sebab apa saya nak standardkan. Ada orang bercakap ke? Ada soalan. Apa soalannya? Edit pakai apa?
CapCut. Soalannya apa? Edit pakai apa? Saya menggunakan CapCut. Nampak tak dalam handphone saya ni? Saya menggunakan CapCut. Ini video yang saya shoot tadi. Untuk konten saja-saja saya petang tadi. Bila kata short video ni, macam mana kita nak compress satu cerita dalam tempoh lebih kurang 1 minit. Macam isu saya cuba buat 30 saat lah. Boleh rupanya. 4 cerita dalam satu video. Memang pendek. Okay, jadi macam video saya, sebenarnya yang FYP tu yang saya dah letak kat bawah. FYP yang bawah tu yang sampai 500, tak ada sampai 500, 250,000 tu ada dekat bahagian bawah. Ini macam ni, video yang macam ni saya cuba untuk tak gunakan CapCut. Maksudnya saya gunakan TikTok terus. TikTok terus yang macam ni kan. Yang video nasi lemak tu kan. Video nasi lemak tu dekat bawah. Macam ni. Dah terlemak. Ini terus guna TikTok. Ni terus guna TikTok punya ads. Jadi tengok saya buat. Okay, saya buat part. Macam ni saya buat part. Jadi saya guna TikTok terus, tak ada guna CapCut, maksudnya terus direkod dalam KeyCut. Jadi saya timbulkan soalan. Ini saya kata 5 saat pertama tu, saya timbulkan persoalan dan saya buat part sebab cerita dia panjang. Dan saya dapat belajar, saya pun belajar juga. Sebenarnya orang Gen Z ni dia tak suka berpart-part. Maksud tak saya? Berepisod. Jadi bila buat episod tu jangan lebih daripada 3. Saya buat ni sampai partnya 11. Episodnya sampai 11. Jadi ada kalangan generasi Z, mungkin generasi kita juga tak suka melihat video yang ada part-part ni. Jadi dalam video ni saya ceritakan macam hook dia. Satu skill yang kalau anda dicampakkan dalam hutan kutub utara, anda boleh survive. Ini saya guna TikTok. Saya gunakan video dalam TikTok tu, bukan CapCut. Jadi saya edit satu persatu. Saya nak rasa macam mana. Satu skill yang dalam hutan kutub utara anda boleh survive, dan nak tahu tak apa skill dia. Jadi kita hookkan dengan persoalan. Dan jawapannya ialah selesaikan masalah orang. Lepas tu kita, macam saya sendiri, apabila kita bercakap tu, kita bercakap berdiri depan kamera. Dan saya melihat ni, saya melihat bukan melihat diri saya tau, saya lihat kamera tu. Macam sekarang ni lah, saya sedang melihat kamera ni. Saya tak tengok, kalau macam ni saya lihat muka anda. Jadi kalau nak tengok kamera tu, kena tengok dekat biji kamera tu lah. Satu skill yang kalau dicampakkan dalam hutan ke, anda boleh survive ialah skill kita selesaikan masalah orang. Macam sekarang ni lah, kenapa TikTok? TikTok tu ialah tempat di mana orang berkumpul dan situlah kita boleh provide value, dan insya-Allah bila kita provide value, orang akan mengambil servis kita. Ini semua common lah. Dan jom tengok part 2. Jadi orang pun nak tengok part nombor 2. Part nombor 2 ni yang 39,000 ni. Sebab apa Dek FYP? Sebab dia tak tengok part nombor 2. Dan ada orang komen kat bawah ni, part nombor 3 apa? Dia nak tahu part nombor 3 apa. Dan adalah komen negatif kan. Kalau boleh janganlah ada part-part ni. Komen kat bawah ni. Nampak ke? Kalau boleh janganlah komen kan. Siap siap orang bertanya macam mana nak selesaikan masalah rumah tangga. Ya, betul. Jadi cara nak korek masalah orang ialah dengan bertanya soalan yang tepat. Jadi saya hookkan dia, cara nak korek masalah orang dengan bertanya soalan yang tepat. Tentu saya tengah duduk. Dia guna TikTok editing tu lah. Tak dengar suara dia. Ini tak ada background music pun saya. Kenapa dia tak dengar? Pelik saya punya tab tak dengar. Okey. Nak korek masalah orang dengan bertanya dengan soalan yang tepat. Jadi saya akan letak pause. Macam satu pause lah. Jadi semua macam menunggu nak mendengar. Tu yang di FYP tu kot. Sebab dia menyampah nak dengar kan. Menyampah nak tunggu. Korang nak tahu tak apa soalan? Kalau ada soalan, beritahu Tuan Hasif, tolong beritahu saya kalau ada soalan. Ya, ada soalan. Tak ada Ada. Nanti dia kata dia masih guna InShot. Kemudian soalan dia adalah, ada orang kata tajuk thumbnail kena tulis ataupun edit video tu dekat TikTok untuk mudah orang buat carian ataupun SEO. Betul ke? Jawapannya betul. Tu yang saya kata SEO tu tadi.
Thumbnail kita tu, tahu thumbnail yang kita letak title kita tu dan kita letak muka tu. Macam saya letak thumbnail saya yang mana yang nanti saya tunjukkan. Di thumbnail ni saya cuba nak yang 3 yang pertama ni saya cuba nak buat something yang beza lah. Sebab bila saya buat sama seperti orang lain buat, jadi saya rasa macam saya ni no different dengan orang lain. Jadi saya guna thumbnail saya sendiri. Sebenarnya thumbnail saya sendiri ni saya letak teks tu balik dekat bawah. Dia tak nampak. Faham ke? Saya SEO kan dia dengan saya hidekan thumbnail tu, saya kecilkan silaturahim dia cakap apa ni. Saya letak kat bahagian bawah sekali. Dia tak nampak. Okey. Jawapannya ya, thumbnail boleh bantu SEO. Okey. Soalan yang bagus. So soalan ni tadi, orang lain ada soalan, silakan drop kat bila komen saya letak korang boleh guna benda yang sama tau. Saya kan kalau saya jumpa Hasif awal-awal dulu, saya tanya Hasif, sekarang ni apa cabaran bisnes anda? Soalan yang sama yang saya boleh close sale. Nak tahu tak cara macam mana bila kalau jumpa usahawan, jumpa dengan dia, ada tanya dia macam ni. Apakah cabaran bisnes tuan sekarang? Soalan yang sama saya jumpa dengan kawan-kawan saya. Bila saya tanya dia, saya dengar, saya boleh selesaikan masalah tuan dengan A, B, C, D. Berminat tak dengan servis saya? Dia rasa, boleh lah. Boleh cuba. Okey, jom. Dia cuba. Cuma dalam isu saya sekarang ni, saya sendiri masih lagi macam freelance. Dulu saya mempunyai lebih kurang dalam 14 orang staff. Bisnes lingkup masa PKP. Jadi saya time untuk grow lah. Jadi mungkin saya tengok diri saya ni lebih kepada cara membuat consultancy ataupun lebih kepada cara macam mana nak bantu usahawan tingkatkan dia menerusi short video. Short video macam mana? Ada subtitle. Short video macam mana nak boleh improvekan diri anda depan kamera. Kita ada 2 minit, Tuan Hasif. Betul. 10. Dan video behind the scene. Macam ni saya suka buat video behind the scene. Jadi saya ke Terengganu, saya pun shoot gambar usahawan untuk buat video corporate ataupun video ni. Jadi tak payah nak letak gambar yang kita shoot tu dalam kamera. Kita shoot je. Kita pakai laptop kan, and then kita shoot saja. In fact, saya buat iklan saya ni, iklan ni dia tak keluar lah. Iklan untuk saya punya financial planner saya ni, saya tunjukkan dengan goyangnya kan. Saya tunjukkan saja. Sekarang ni saya dah ada leads yang banyak yang lagi saya kena tengok balik leads tu. Hibah kematian. Jadi video yang bersahaja ni, video yang tak macam ala-ala korporat ni, video yang goyang-goyang ni sebenarnya yang suka tengok. Kalau video yang macam perfect yang saya buat ni, orang tak tengok sangat. Tapi saya kena tahu long term saya ialah orang melihat saya ni sebagai seorang yang memang dia cuba nak perfect. Walaupun tak boleh perfect. Saya suka video yang lighting cantik, ada biru kan. Walaupun background saya tu macam yalah saya dekat bilik anak saya kan. Jadi dia tak perfect. Kalau boleh dia tak nampak perfect. Jadi saya memang letaklah video tu kat belakang dia tu ada cat nampaklah macam di bilik kanak-kanak kan. Kita bukan nak perfect. Dan ini video apabila tengah-tengah saya memandu, baju yang saya pakai ni sekarang ni daripada Penang, ada orang tanya 10 kali ulang dah nak tengok brand apa. Terus saya reply, saya berhenti tepi jalan dekat area time ni Penang nak balik ke KL. Saya lupa. Jadi saya terus buat short video, orang tanya 10 kali dah ulang nak tengok brand apa. Nah, saya tunjukkan terus. Ni mic yang saya gunakan. Harganya mahal, RM800 yang tu. Tapi dia terus pakai kat handphone. Jadi kita sebenarnya macam anda semua dah ada fan base sendiri dah. Dengan fan base sendiri ni sebenarnya itu ialah kita punya klien insya-Allah. Jadi kita semua ni sedang membina database. Macam saya, database is the king. Content is the queen. Betul ke? Saya tanya ni, betul ke? Orang kata content is the king. Betul, bagi saya database is the king. Setuju tak cakap dengan saya? Saya tak tengok ni. Setuju. Ke korang tak setuju? Cuba komen sikit.
Database is the king, bukan content is the king. Database tu yang sebenarnya yang akan Setuju. sangat setuju Database is the king. Content tu nombor 2. Content tu yang nombor 2. Content is the king. Content nombor. Jadi kalau kita dah ada database, kita buatlah content kita ni base kepada dengan database kita. Kita tak larat sebenarnya nak ada marketing kita ni. Kalau kita buat kepada customer baru, okey, dah 1 minit. Saya 5 minit boleh tuan-tuan dan puan-puan untuk saya buat conclusion. Saya minta masa Boleh, anda 5 silakan. minit. Saya tanya dulu sebab kita lebih. Boleh okey. Kita sebenarnya, macam pendapat saya sebenarnya, kita tak perlu nak jadi seorang influencer yang influencer sangat. Cukup untuk influencer kepada database kita pun dah cukup. Setuju tak cakap saya? Macam saya sendiri, kalau customer saya melebihi 5, saya tak ada buat kandungan TikTok dah untuk saya punya Facebook. In fact sebenarnya, saya dah melebihi 5 customer, which yang saya dah tak buat dah kandungan TikTok saya sendiri selama beberapa hari. Sebab tu, saya nak fast and cepat. Kalau saya letak video saya sendiri di dalam TikTok, saya punya branding tu akan berubah. Safa cerita pasal financial planner pula. Apa pula kan? Jadi saya letak kat tempat yang mana? Tempat yang orang tak tengok. Dekat dalam misalnya YouTube Reels. YouTube Short. Kat sini YouTube Short dia. Kalau orang nak tengok boleh. Saya cerita pasal apa benda jenis diri saya. Setiap hari. Tekan, cakap, habis. Kat sini. Kalau nak tengok Safa TV. Tak edit langsung lah. Video. Dalam ni. Nampak? Ini semua video yang saya jernihkan diri saya. Saya menjernihkan diri saya dalam bentuk, orang selalu menulis jari, tak. Saya cerita dalam video. Saya ceritakan dalam video saya ni, apa pengalaman saya, apa yang saya buat hari ni. Saya jumpa berapa klien, dan saya apa cabaran saya hadapi. Saya ni bukan manusia yang perfect. Tapi bila saya tengok nanti akan datang, macam sekarang ni, bila saya tengok video yang saya dah buat masa tahun lepas Oktober, saya tahu. Saya tinggalkan office saya dekat satu lagi office tu masa Oktober. Kenangan indah masa tu. Jadi saya tengok, wow, masa Oktober tu, ini yang saya dah buat. Faham ke tak faham ni? Jadi ini video real yang saya buat. Jadi bayangkan ni, saya letak video ikan je, 5,000 orang tengok. Saya cakap, apa punya cerita ni? Ni ada bunyi pula. Video ikan ni 5,000 orang tengok kat YouTube. Siapa tahu ikan apa ni? Baik, habis dah. Itu je. Jadi dan ada komen. Ini nama ikannya, ikan gerut. Ikan pungku, ikan alam putih. So video short yang jenis macam ni yang orang suka tengok. Tapi kalau short video yang jenis macam education, seriously orang tak tengok. Orang yang tengok ialah orang spesifik untuk bantu masalah dia. Jadi kita kena kaitkan dengan education dengan entertainment. Adalah elemen lawak tu, education dengan elemen education dengan entertainment. Soalan apa dia? Short video YouTube dapat monetize juga ke tuan? Tak, saya tak sampai 1,000. Tak, Saya nak actually boleh lah kan? okey. So kalau tanya saya tak monetize lagi lah. Saya sebenarnya kalau ikutkan, saya suka YouTube lagi berbanding dengan TikTok. Sebab apa? YouTube ni boleh monetize. Sebab tu YouTube sekarang dia dah bagi 2 pilihan. Anda kena ada 1,000 subscribers dan anda kena ada 3 juta view dalam 9 bulan untuk short video reel ni. 3 juta. Jadi saya letak je lah video reel tu. Manalah tahu orang tengok je capai kot 3 juta. Sekarang ni 1.2. Saya dah kode 30 September. Ada orang tengok. 104. Ni bukan saya tengok ni. Korang buat lah weh. Siapa nak belajar buat? Seriously. Siapa nak belajar buat? Jadi siapa yang nak buat, saya akan bantu insyaAllah pada kelas yang akan datang ni. Okay, saya bagi conclusion terus. Dah 10-5 minit. Basically, macam saya katakan tadi, database is the king. Database yang anda ada sekarang ni ialah king dia. Macam mana kita boleh sustain dengan perniagaan kita, ialah kita jaga customer kita dengan database kita ni melalui konten-konten untuk diorang.
untuk apa ni? Untuk mereka lah. Jadi kalau anda dalam bahagian printing, anda dalam bahagian apa nama tadi? Saya dengar tadi dalam menjual produk di dapur tu kan. Kitchen. Kita ceritakan tentang apa ni benefit produk kita melalui short video. Tunjuk saja. Letak teks kalau susah saya bercakap. Kalau kita tak ada database lagi, itulah datanya content is the king pada permulaan tu. Tapi bila kita dah ada kita punya database, kita dah ada kita punya customer, kita tujukan kepada customer kita saja. InsyaAllah kita boleh sustain sampai bila-bila. Saya punya conclusion, senang saja. Bila anda nak bermula, short video ialah merupakan demand sekarang. Sebab tu cikgu TikTok tak pernahnya cukup. Cikgu TikTok tak pernahnya cukup. Jadi daripada short video ni kita boleh membuat kuantiti konten yang lebih lah. Jadi buat sekarang. Itu saja daripada saya serahkan floor ni kepada Tuan Hasif. 10-7 minit. Terima kasih Tuan Safa. Dan semua peserta semua yang berada malam ni lah. Dan memberi feedback soalan dan sebagainya, soalan-soalan yang bagus. Okey, seterusnya adalah jemput hadir untuk sesi 20 hari bulan 10 yang mana yang berminat untuk tahu lebih lanjut, saya sharekan link di ruangan komen, jemput daftar. Dalam tu saya ada tulis modul 6 modul, tapi dia memang sangat sesuai untuk orang yang nak bermula daripada zero lah. Okey, even sebenarnya kelas Tuan Safa dia mengajar kat college community pun, berapa tuan yang follower berapa ratus ribu apa datang juga belajar. Okey. So tak kisah, tapi memang kita siap-siap lah. Ni adalah kelas asas CapCut, asas masukkan voiceover, asas masukkan subtitle. Tapi dia secara fizikal selama 1 hari. Okey. Input daftar dan untuk next communication kita akan berkomunikasi dalam grup WhatsApp. Okey. Kita ada grup WhatsApp Sembang Santai dan insya-Allah minggu yang depan, minggu sebelum kelas fizikal tu ada lagi satu kelas. Waktu yang sama, hari Khamis 9 malam sampai 10 malam kita akan kupas topik lain. Tengok kita tak decide lagi. Mungkin kita nak cerita tentang voice over ke, tentang benda lain lah, kita tak decide lagi, tengok pada feedback nanti. Dan kelas yang short video kita tentukan ni pun based on feedback group sebenarnya. Minta Tuan Safa short video tu kita buatlah. Okey. Baik. So saya kira cukup dulu untuk malam ni 10-9 minit. Okey. Siapa yang tak masuk lagi grup boleh kontak saya 011-1129-7490. WhatsApp personal saya. Boleh follow media sosial saya, Nur Hasif Osman. Right. Di TikTok ke, di Facebook ke. Saya cari je nama penuh saya ni, insya-Allah jumpa di mana-mana sosial media, YouTube dan sebagainya. Right. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Amirati, Anwar Saleh, Tuan Nazar, Tuan Saidah, Tuan Fuad, Tuan Ishraq, Tuan Fadli. Tuan Fadli pun ada, tunggu sampai habis. Rakaman insya-Allah Tuan Fadli. Nanti sebab ni saya upload terus dan saya akan share. Puan Kartini, Tuan Farhan, Tuan Rangga. Okey. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Safa, Tuan Hasif. Kita jumpa dalam kelas akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta maaf kasih. kalau ada kekurangan daripada saya dan mungkin penerangan saya tak capai maklumat tu, saya minta maaf. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.